apabila kita sudah mengenal keagungan Allah secara tauqi dengan hati kita, barulah kita dikatakan benar-benar mengenal keagungan Allah, barulah menimbulkan rasa takut hati kita kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbullah dalam hati kita sifat khauf. Sifat khauf ini ialah sifat hati kita yang hanya takut kepada Allah. Bulan lepas saya telah terangkan ada 10 sifat hati kita. Sabar, taubat, sabar, syukur, khauf dan roja. Yang kelima roja, yang keenamnya zuhud, ketujuhnya tawakal, ke-8-nya redha, ke-9 mahabbah, kasih kepada Allah, ke-10-nya mengutamakan akhirat daripada dunia. Ini 10. Jadi kita dapat tahu sifat hati yang takut kepada Allah, khauf ni dan roja, adalah sifat yang keempat dan yang kelima dalam hati kita. Mesti ada. Kemudian kata Ibn Attillah itu tentang khauf, tentang roja. Roja ini artinya sifat dalam hati kita yang semata-mata bergantung kepada Allah yang sempurna, kerana Allah saja yang mendatangkan manfaat dan Allah saja yang mendatangkan mudarat. Allah saja yang mendatangkan kebaikan, Allah saja yang mendatangkan keburukan, tidak ada yang lain. Jadi kerana itu maka tempat pergantungan harapan kita hanya Allah, tidak yang lain. Dia sama juga tuan-tuan, untuk mengenal kesempurnaan Allah ni, kita tengoklah sifat-sifat Allah dalam Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Wadud, Al-Latif, Ghafur dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang mewakili, yang termasuk dalam sifat-sifat jamal, sifat-sifat kesempurnaan Allah. Mengenai sifat roja ni, kata Ibn Attillah tadi tentang sifat khauf, tentang sifat roja ni kata Ibn Attillah, fa idza aradta an yuftaha laka babur rajai fashad ma minhu ilaika. Apabila anda mau dibukakan pintu ilmu dan kepahaman tentang sifat roja, pergantungan hati kepada Allah semata-mata, maka hendaklah anda telitikan apakah kebaikan yang Allah kurniakan kepada anda. Bila timbul kesedaran kebaikan yang Allah kurniakan kepada seseorang itu tidak terhingga banyaknya. Jadi kalau gitu, patut sangatlah, wajar sangatlah hati kita tu hanya bergantung kepada Allah yang sempurna. Kerana dalam hidup kita ni semuanya Allah sediakan untuk kita, apa saja. Pendengaran kita, penglihatan kita, tubuh kita, kulit kita, daging kita, rezeki kita, nafas kita, nyawa kita, tak ada yang tidak datang daripada Allah. Semuanya datang daripada Allah. Jadi ini kaedah awal yang Ibnu Athaillah beri kepada kita, ingatkan berbagai rahmat dan nikmat yang Allah kurnia kepada kita itu tidak terhingga. Maka tentunya boleh menyedarkan hati kita bahawa Allah sajalah yang patut kita jadikan tempat bergantungan. Jadi tidak boleh bergantung kepada yang lain. Yang ini tuan-tuan, memandang kesempurnaan Allah ini, ramai orang-orang mukmin ni, orang-orang Islam ni sudah terkeluar daripada iman mereka. Bukan saja terkeluar, mungkin jadi syirik.
sebab bergantung kepada yang lain daripada Allah. Sehingga perkara-perkara kecil pun kita jadikan pergantungan hati. Misalnya apa dia? Selalu saya dah sebut di sini azimat. Oh, azimat ini boleh, itu boleh, ini. Orang Melayu ni tuan-tuan masih kuat kepercayaannya dengan azimat. Kalau orang seberang datang kemari, mak bapak, keluarga, datuk, nenek, kawan-kawan akan bekalkan azimat. Kau kerja kat Malaysia, sana kau nak pandai-pandai, kau nak apa ni, baik, pandai mengambil hati tuan kau, ni pakailah ni apa, azimat ni, simpan baik-baik, jangan hilang. Orang pakai azimat ni tuan-tuan kan sudah ada makna azimat itu tempat pergantungan hati. Jadi syirik. Sebab itu Rasulullah kata man alaqa faqad asraka. Siapa yang pakai tangkal azimat, sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah. Daripada azimat ni tuan-tuan, maka jenis-jenis azimat itu 1001 macam dalam masyarakat kita. Keris, ramai orang ada keris ni. Jangan-jangan ni pun diam-diam ni ada simpan keris. Oh, keris ni begini, ini dari datuk dulu. Usia keris ni dah 700 tahun. Usia keris ni sudah 500 tahun. Lagi lama, lagi hebat. Kalau dapatlah keris Tambing Sari. Oh, kalau tuan-tuan ada jual 2 juta laku. Saya pernah dipanggil seorang hamba Allah dekat PJ Jalan Kasing. Dia tak boleh tidur. Kenapa? Rumahnya itu ada orang ketuk sana, ketuk sini, ada orang bercakap, tapi tak ada orang. Bila saya datang terperanjat, jenis senjata keris, pedang ni, tombak berpeti-peti. Betul tuan-tuan, bukan saya cakap bohong. Peti besar-besar, panjang sedepa. Dia cerita habis duit dia, memang habis duit dia itu digunakan untuk mengumpul senjata bagi Indonesia. Ditunjuk, ini pedang Belanda, pedang askar Belanda. Saya beli sekian-sekian, beratus-ratus tuan-tuan. Terus inilah semua benda-benda ni lah. Tak percaya tuan-tuan, pergi museum, pegang benda-benda tu, lepas tu balik. Macam mana kalau tuan-tuan tak kuat-kuat, nanti adalah syaitan hantu yang ikut tuan-tuan ni. Dulu ada pameran, museum negara buat pameran, macam-macam. Ada murid saya tu, dia pegang, balik dah tak boleh tidur, jatuh. Jadi daripada azimat ni tuan-tuan, orang kita ni percaya yang bukan-bukan, benda yang bukan-bukan. Kalau pergi haji, pergi umrah, nak cari apa? Cebisan kelambu Kaabah. Kalau ada disimpan, masuk dalam beg duit, pergi sana pergi sini, jadi azimat. Jangan-jangan pun ada ni dalam beg duit. Buanglah tuan-tuan, taubat saja. Itu sebenarnya apa ni, kelambu Kaabah ke apa ke, yang digunting 2 inci itu bukan digunting begitu saja dijual tuan-tuan. Orang yang jadi penjual ni, dia jampi. Mereka kata tak jampi kerana baca ayat Quran. Banyak menyebabkan banyak masalah. Saya temui banyak masalah ni, kelambu Kaabah, cebisan kelambu Kaabah. Ada orang kaya, dia beli apa? Panjang 3 kaki, lebar 2 kaki, 10,000 tuan-tuan.
Tapi akhirnya apa? Akhirnya jadi masalah. Pasal apa? Ini semua merupakan tangkal azimat ni.